Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Berita yang disampaikan ini adalah berita yang paling gempar untuk Najib. Diharapkan Najib tetap bersabar dan bersabar dengan keputusan yang diumumkan di mahkamah. Najib sah gagal menggugurkan 3 tuduhan penggubahan wang haram. Inilah keputusan terburuk, keputusan terkini yang mengecewakan Najib, dan pelbagai reaksi daripada netizen telah pun keluar. Ramai yang setuju, ramai juga yang sedih. Anda bagaimana? Anda di bahagian mana? Adakah Anda orang yang bersedih dengan keputusan Najib gagal menggugurkan 3 tuduhan penggubahan wang haram ini? Atau Anda adalah orang yang gembira dengan keputusan mahkamah ini? Terserahlah Anda di kedudukan mana. Bekas Perdana Menteri Najib Tun Razak gagal menggugurkan 3 tuduhan penggubahan wang haram. Dana Syarikat Pelaburan Strategik SRC Internasional Sdn Bhd berjumlah 27 juta ringgit yang dihadapinya. Timbalan Pendakwa Raya Ashraf Adrin Kamarul memaklumkan kepada Mahkamah Tinggi hari ini, Jabatan Peguam Negara menolak representasi yang dihantar Najib pada 31 Julai 2023. Saudara, sejak Najib masuk dalam penjara, beliau cuba untuk mendapatkan pelbagai cara untuk bebas. Namun, nasib masih tidak menyebelahi beliau. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsikan dengan Anda, ini produk For Life. Ini bukan obat, ini ialah produk meningkatkan daya imun badan kita. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Berita baiknya, apabila imun badan kita jadi kuat, apabila imun badan kita dididik menjadi bijaksana, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit dengan peningkatan daya imun badan. Jadi, dengan mengambil produk Transfecta For Life ini, kita akan dapat meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan itu, kita sembuh daripada semua jenis, pelbagai jenis penyakit. Jadi kalau nak mendapatkan produk ini, sila hubungi nombor yang tertera dan ingat, jangan tunggu sampai sudah terlambat barulah Anda mengambil keputusan untuk sehat. Produk ini produk yang terbaik, lulus KKM dan juga halal. Cepat dapatkannya selagi Anda masih mempunyai waktu. Saudara-saudara sekalian, yang membuatkan kita terkejut dengan keputusan mahkamah ini ialah Timbalan Pendakwa Raya Ashraf Adrin Kamarul memaklumkan Hakim K. Muniandi bahawa Peguam Negara telah menolak representasi Najib semasa pengurusan kes hari ini. Bagaimanapun pihak pendakwaan memohon tarik perbicaraan bagi memberi mereka masa untuk mengumpulkan dokumen yang sebelum ini digunakan dalam kes SRC Najib RM42 juta dan menyediakan kenyataan saksi. Sebanyak 807 eksibit telah dikemukakan dalam perbicaraan SRC sebelum ini di hadapan Hakim Nazlan Ghazali dan banyak daripada eksibit itu diperlukan untuk perbicaraan sekarang. Permintaan rasmi akan dibuat untuk mendapatkannya daripada pendaftaran Mahkamah Tinggi, katanya. Dalam jawapannya, Peguam Bela Najib mencadangkan mahkamah membenarkan anak guamnya dilepas tanpa dibebaskan DNAA bagi mengelakkan membebankan jadual mahkamah dan memberi masa kepada pihak pendakwaan menyediakan kes mereka. Safi berkata, dokumen berkaitan SRC berada di pelbagai mahkamah, termasuk Mahkamah Persekutuan dan prosiding sivil tertentu. DNAA adalah sesuai di sini memandangkan garis masa yang tidak pasti untuk kesediaan mengadakan perbicaraan, katanya. Tertuduh tidak sepatutnya terpaksa menunggu selama-lamanya, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, representasi Najib gugur tuduhan ubah wang ditolak ini sangatlah mengecewakan ramai orang. Bagaimana pula dengan Anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Masih kena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pendedahan di dalam suaratv.com amat mengejutkan kita semua. Dalam pendedahan ini, kali ini
kita mungkin akan menyaksikan bukan sekadar Rafizi tidak akan membantu pilihan raya, berkemungkinan dia dan pasukannya juga tidak akan menyertai pilihan raya. Wow, ini satu pendedahan yang luar biasa. Iswardi Murni membuat satu kenyataan mengatakan pasukan Rafizi dan pasukan tidak akan bantu PRU-16. Anwar dijangka tidak jadi Perdana Menteri penggal kedua. Benarkah dakwaan ini? Benarkah apa yang dinyatakan ini? Kalau ini berlaku, sudah pasti geng-geng Perikatan Nasional dan Pembangkang sedang bergembira. Kalau Rafizi dan pasukannya tidak akan bantu PRU-16. Dan jadi pertanyaan kita ialah, sejauh mana Rafizi boleh mempengaruhi keputusan PRU-16 akan datang jika Rafizi dan pasukannya tidak membantu? Pada tahun 2020 yang lalu, ketika Rafizi mengambil cuti atau tidak melibatkan diri secara aktif dalam politik bercuti panjang, apa yang terjadi? Berlaku kelesuan dalam PKR dan Pakatan Harapan. Ramai penganalisis politik menyatakan ketika Rafizi tidak menyertai politik pada waktu itu, berlaku kelesuan, satu kelompangan yang mana menyebabkan PKR dan Pakatan Harapan seakan-akan bersedia disentam, diserang habis-habisan tetapi tidak mampu untuk menyerang balik. Bagaimana pula pendapat Anda? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak perkenalkan kepada Anda, ini produk Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita. Terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi kuat sehingga 400% mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana daya imun badan kita yang tidak kuat melawan penyakit dari dalam. Terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi kuat 400% dan mampu melawan semua jenis penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita sembuh dari semua jenis penyakit. Jadi saudara-saudara sekalian, cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Apa saja penyakit boleh diselesaikan dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita. Jangan tunggu lama-lama, jangan bertangguh-tangguh, cepat dapatkan sebelum Anda kesuntukan atau kehabisan masa. Kita kembali semula kepada ulasan politik hari ini. Pendedahan Iswardi Murni yang kononnya Rafizi dan pasukan tidak akan membantu PRU-16. Dan beliau kata Anwar dijangka tidak jadi Perdana Menteri penggal kali kedua. Jadi kalau begitu, siapa agak-agak yang akan menjadi Perdana Menteri kita semula? Adakah kita bersedia Perdana Menteri akan datang daripada UMNO sekali lagi? Atau adakah kita bersedia Perdana Menteri datang daripada Perikatan Nasional sekali lagi? Perikatan Nasional sudah terbukti mereka gagal untuk mentadbir negara ini ketika mereka ada peluang menjadi kerajaan pada pasca pandemik dan juga semasa mereka melakukan rampasan Sheraton 1.0 langkah Sheraton. Manakala Barisan Nasional pula masih lagi belum lagi dapat keluar daripada kopompong lepas yang dikaitkan dengan penyalahgunaan, pengubahan dan juga kes-kes rasuah serta korupsi. Jadi kalau benar Anwar Ibrahim tidak lagi menjadi Perdana Menteri untuk penggal kedua kerana tiada bantuan atau tiada kekuatan daripada Rafizi, ini satu berita yang mungkin akan mengejutkan dan menakutkan ramai orang. Saudara-saudara sekalian, kali ini mungkin akan menyaksikan bukan sekadar Rafizi tidak akan membantu pilihan raya, kemungkinan dia dan pasukannya juga tidak akan menyertai pilihan raya. Ini satu tamparan yang besar kepada Anwar Ibrahim. Namun ramai juga yang mengatakan bahawa sebenarnya tanpa kelibat Rafizi pun Anwar Ibrahim masih mampu kuat. Kerana kata mereka ketika Anwar Ibrahim memulakan reformasi, Rafizi belum ada lagi waktu itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan terkini perbicaraan Najib Razak di mahkamah.
Mahkamah menetapkan 20 Jun menentukan jika Najib layak dapat DNAA. Wah, kalau Najib dapat DNAA bermaksud kes Najib akan dihentikan sementara waktu. Maknanya beliau dilepaskan tanpa dibebaskan. Jadi, kalau ini berlaku, adakah ini satu petanda bahawa Najib kini di dalam berita yang sangat baik? Saudara-saudara sekalian, Mahkamah Tinggi di sini hari ini menetapkan 20 Jun ini bagi memutuskan sama ada untuk melepas tanpa membebaskan DNAA Datuk Seri Najib Razak daripada 3 tuduhan penggubahan wang haram dana syarikat pelaburan strategik SRC Internasional Sdn Berhad berjumlah 27 juta ringgit. Hakim Mahkamah Tinggi K. Muniandi menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujah pihak pendakwaan dan pembelaan sama ada mahkamah wajar memberikan DNAA kepada Najib pada peringkat ini. Peguam mewakili Najib, Tan Sri Muhammad Safi Abdullah, memohon anak guamnya dilepas tanpa dibebaskan daripada 3 tuduhan penggubahan wang haram dan dana syarikat pelaburan strategik SRC Internasional Sdn Berhad berjumlah 27 juta ringgit. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini produk Transovector for Life. Ini bukan ubat, tapi ini dapat membantu meningkatkan daya imun badan kita dan menyihatkan kita daripada pelbagai jenis penyakit. Secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang bodoh. Apabila daya imun badan kita lemah, kita kena penyakit dan kita susah untuk sembuh. Kalau yang kena kencing manis, sampailah kaki nak kena potong pun tak sembuh-sembuh lagi. Kalau yang kena gout, sampai bengkak tak boleh jalan, tak boleh solat kerana daya imun badan yang lemah. Tetapi dengan adanya Transovector for Life ini, apabila kita makan, ia meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan membolehkan tubuh badan kita melawan penyakit daripada dalam, kena imun badan kita yang kuat dan kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Jadi siapa yang mahu sembuh, siapa yang mahu sehat, cepat beli produk ini untuk meningkatkan daya imun badan kita. Dan ingat, ini bukan ubat. Ini ialah Transovector for Life yang meningkatkan daya imun badan kita. Kita sehat dan kita disembuhkan bukan kerana ubat, bukan kerana ubat, tapi kerana peningkatan daya imun badan kita. Jadi saudara, cepat dapatkan produk ini melalui nombor yang tertera. Jangan tunggu sampai sudah terlambat barulah kita tengadah. Ingat, waktu kita sehat, duit itu sangatlah kita sayang. Tapi bila kita sudah sakit, duit itu tinggal hanya jadi kertas biasa. Saudara-saudara sekalian, Muhammad Safi membuat permohonan itu selepas timbalan pendakwa raya Ashraf Adrin Kamarul memaklumkan kepada Mahkamah Tinggi bahawa Jabatan Peguam Negara AGC menolak representasi bekas Perdana Menteri itu yang dihantar pada 31 Julai 2023. Saudara-saudara sekalian, apa yang menarik lagi, Muhammad Safi berkata, DNAA sesuai diberi kepada anak guamnya buat masa ini dengan mengambil kira faktor garis masa yang tidak pasti bila perbicaraan kes ini akan bermula. Katanya, tuduhan terhadap bekas ahli parlimen pekan itu dibuat pada tahun 2019 dan sudah mengambil masa selama 6 tahun. Manakala representasi dikemukakan pada 31 Julai 2023. Katanya, pembelaan percaya wujud merit bagi representasi berkenan kerana sifat muktamad perbicaraan kes penyelewengan dana SRC yang pertama membabitkan 42 juta ringgit dan rayuan yang seterusnya. Kes ini berlangsung sejak tahun 2019 dan penangguhan menjangkau 6 tahun. Dokumen berkaitan kes SRC pertama sudah tersebar di pelbagai mahkamah, termasuk Mahkamah Persekutuan dan dalam prosiding sivil. Pihak pembelaan mencadangkan pelepasan tidak berjumlah kepada pembebasan penuh DNAA bagi mengelak membebankan dokumen mahkamah dan memberi masa kepada pihak pendakwaan untuk melakukan persediaan tanpa prejudis. Tertuduh tidak seharusnya menunggu selama-lamanya bagi tarikh perbicaraan ditetapkan. Keadilan memerlukan kejelasan dan kepastian bagi kedua pihak, katanya. Terdahulu, Ashraf Adrin memberitahu mahkamah AGC menolak representasi Najib dan pihak pendakwaan berhasrat
meneruskan perbicaraan kes terbabit. Ashraf Adrin berkata sebanyak 807 eksibit telah dikemukakan dalam perbicaraan penyelewengan dana SRC pertama sebelum ini di Mahkamah Tinggi dan kebanyakannya diperlukan untuk perbicaraan kes pengubahan wang haram. Dengan itu katanya, pendakwaan akan membuat permohonan rasmi untuk mendapatkan dokumen terbabit daripada pejabat pendaftar Mahkamah Tinggi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.